Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Nazir Wasid bin Syed Yusof. Pemanggilan nombor kad matrik A1830-3565. Hai, Assalamualaikum. Saya Anissa Lina binti Awal Baki, I173024988. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Muhammad Daud. Nombor matrik I173023333. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Bazila binti Mat Hashim, memegang nombor matrik I173023336. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azami binti Syafa'uddin, I1730242. Saya akan bentangkan tajuk saya akan membentangkan tajuk perkhidmatan kaunseling kerjaya terhadap orang kurang upaya. Okey, baiklah. Kita pergi ke pengenalan. Okey, pengenalan pertama, di sini saya tulis memiliki kekurangan, suka untuk berdaya saing dan diberikan peluang untuk memiliki pekerjaan. Okey, maksud di sini untuk mereka yang kurang upaya ni untuk memiliki sesuatu pekerjaan agak sukarlah bagi saya kerana kekurangan yang mereka miliki ni akan membuatkan mereka suka untuk berdaya saing dengan pekerja yang lain, dan diorang juga akan sambung, mereka juga peluang pekerjaan mereka juga semakin nipis kerana orang tak nak ambil mereka bekerja kerana takut orang kurang upaya ni tidak memberikan komitmen dalam sesuatu pekerjaan yang diorang buat tu. Okey, seterusnya golongan kurang upaya ni dia ada yang kekurangan penglihatan, pendengaran dan kecerdasan fizikal. Maksud ni kekurangan yang diorang miliki dalam diri ni ada setengah individu dia datang sejak lahir lagi. Maksudnya Allah memang bagi dia kekurangan sejak lahir, dan ada setengah individu dia memperolehi kekurangan tu lepas berlakunya kemalangan. Maksudnya kemalangan terhadap maksudnya dia akan mengganggu kepada kecacatan fizikal dia lah, seperti patah tangan ke, kaki ke atau dan sebagainya lah. Okey, yang seterusnya, yang ketiga adalah masalah pendengaran, suka untuk diaplikasikan kemahiran mendengar dan sesuatu bidang pekerjaan. Okey, contoh di sini orang kurang upaya ni minat kepada profession seorang kaunselor. Okey, di sini kita dapat lihat sendirilah bidang profession seorang kaunselor ni amat tidak sesuai lah bagi mereka yang kurang upaya, kerana peranan kaunselor sendiri dia kena sentiasa peka dengan setiap apa yang klien dia akan sampaikan. Maksudnya kerjaya ni amat tidak sesuai lah kalau nak diceburi oleh oleh golongan orang kurang upaya ini. Okey, seterusnya adalah membantu golongan ini menghadapi kesukaran mencari sesuatu pekerjaan. Bagi saya kerana disebabkan kekurangan yang ada pada diri mereka telah menjadi satu penghalang untuk mereka cuburi sesuatu bidang yang mereka minat. Tapi tak bermaknalah golongan kurang upaya ni tak mampu dan tak boleh berjaya seperti orang lain. Okey, seterusnya dengan adanya perkhidmatan kaunseling kerjaya terhadap golongan orang kurang upaya ni, golongan mereka berjaya dapat satu bimbingan dan maklumat daripada kaunselor mengenai kaunseling kerjaya. So mereka sedikit sebanyak akan membantu mereka lah untuk memilih sesuatu bidang kerjaya mengikut apa yang mereka ada. Oleh itu adanya perkhidmatan kaunseling kerjaya ni ia dapat memberi satu kesedaran kepada masyarakat bahawa golongan orang kurang upaya ni tidak wajarlah, maksudnya bukan tidak wajar, maksudnya wajar untuk diberikan perhatian.
Maksudnya diorang berhak lah dapat diorang punya hak walaupun diorang kurang upaya. Okey, saya akan menjelaskan tentang definisi OKU. Okey, yang pertama, berdasarkan WHO iaitu World Health Organization. Okey, World Health Organization ni apa? Iaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Okey, World Health Organization ni dia adalah agensi khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Di mana WHO ni dia bertanggungjawab untuk kesihatan awam antarabangsa lah. Okey, kita tengok apa yang dia cakap mengenai definisi OKU. Okey. Melalui WHO iaitu World Health Organization, dia cakap OKU ni adalah golongan yang memiliki kecacatan dari segi mental dan fizikal, yang mana menurut WHO dia mengatakan yang golongan OKU ni dia sukar untuk melakukan aktiviti harian, macam sosial, rekreasi, pelajaran dan sebagainya lah. Seterusnya Akta OKU 2008. Menurut Akta OKU 2008 ni dia mengatakan yang OKU ni definisi OKU ni adalah yang mempunyai kekurangan dalam jangka masa yang panjang dari sudut mental, fizikal, intelektual ataupun deria. Di mana menurut Akta OKU 2008 ni dicakap orang OKU ni iaitu orang kurang upaya dia mempunyai halangan lah untuk berinteraksi dengan persekitaran lain. Kita teruskan kepada ADA 1990 iaitu The Americans with Disability Act, iaitu maksud dia Akta Orang Kurang Upaya Amerika lah. Di mana Akta Orang Kurang Upaya Amerika ni dia menjadi undang-undang pada tahun 1990. Di mana ADA ni dia adalah merupakan undang-undang hak sivil yang melarang diskriminasi terhadap individu kurang upaya kepada semua bidang. Apa tu diskriminasi? Diskriminasi ni adalah layanan yang tidak adil lah terhadap individu tertentu. Contohnya macam orang kurang upaya ni lah. Seterusnya, kita tengok apa yang ADA ni cakap dalam definisi OKU. ADA cakap yang OKU ni adalah orang yang mengalami kecacatan fizikal ataupun mental, di mana ia mengahadkan aktiviti-aktiviti individu yang boleh menjejaskan peranan dan fungsi orang kurang upaya itulah. Kita teruskan dengan pelbagai pihak, iaitu keseluruhan lah orang awam. Di mana dia cakap orang kurang upaya ni dia mempunyai keterbatasan untuk melakukan aktiviti termasuk aktiviti hariannya kerana memiliki kekurangan dari segi mental atau fizikal ataupun kedua-duanya lah. Apa yang saya faham untuk rumusan OKU ni, di mana OKU ni adalah individu yang mempunyai yang ada keterbatasan lah dalam melakukan sesuatu seperti mana yang dilakukan oleh orang biasa macam kita ni. Contohnya macam pergerakan orang OKU ni dia agak terbatas lah dalam menguruskan keperluan kehidupan dia dengan sempurna. Macam dengan kita ni, kita macam bebas nak lakukan apa je. Tapi orang yang kurang upaya ni dia ada batas lah untuk lakukan. Tak macam kita. Contoh dia. Contoh dari segi macam kelas, dari segi akademik. Contohnya orang OKU ni dia kalau nak belajar dia ada kelas khas dia kan, macam pendidikan khas. Sebab orang kurang upaya ni dia macam lambat pick up sikit daripada kita yang biasa ni, macam tu. Satu lagi, orang OKU ni dia agak sensitif lah. Sebab
Dia macam dari segi pemikiran dia tak macam dengan kita. Kiranya orang OKU ni kita kena jaga perasaan dia sebab dia agak sensitif lah. Okey, seterusnya. Okey, tujuan. Okey, tujuannya kat sini, dekat slide ni adalah untuk mengelakkan berlakunya panggilan yang kasar seperti orang cacat. Okey, kat sini apa yang kita faham? Kerana menurut definisi OKU itu, kenapa orang tukar, iaitu kata kenapa kita tukar konsep kepada OKU, orang kurang upaya, sebab macam kalau contoh kita jumpa orang OKU, weh orang cacat, mesti dia terasa kan. Sebab itulah orang kata apa, agensi ataupun orang kata apa, akta orang kurang upaya ni ditukarkan kepada OKU, iaitu orang kurang upaya. Sebab macam kita takut, macam bila kita jumpa orang OKU, kita panggil orang cacat, takut dia terasa kan. Macam orang cacat ni, dia perkataan orang cacat ni dia agak macam kasar dan agak sensitif lah bila orang kurang upaya dengar. Sebab dia macam weh orang cacat, dia macam terasa macam agak kasar kan bila panggil macam tu. Sebab itulah kita kena panggil orang kurang upaya ataupun orang kelainan upaya macam tu. Tapi sebab itulah kita tukar, kita ambil orang kata agensi ni ataupun pertubuhan ni ditukar kepada orang cacat kepada orang kurang upaya. Sebab apa? Sebab supaya kita nampak panggilan tu agak kasar. Sebab kekurangan yang ada pada individu tu, dia bukan permintaan individu tu, tapi disebabkan ketentuan takdir daripada Allah. Dia pun tak nak pun macam ni, dia pun tak nak pun jadi cacat macam ni, tapi ia adalah ketentuan daripada Allah. Sebab tu, sebagai kita ni, sebagai sesama manusia, kita kena jagalah emosi orang kurang upaya ni, supaya dia pun tak macam rasa diri rendah diri. Macam bila dia pun tak sama taraf dengan kita, bila kita macam tak jaga perasaan dia pun, kita panggil dia pun orang cacat lah, apalah, macam dia akan rasa dia pun ni lain daripada orang lain, dia akan rasa rendah diri lah. Sebab tu kita ni kena jagalah emosi dia pun. Janganlah macam jumpa je, weh orang cacat, jangan macam tu. So kita kena macam fikir juga perasaan dia pun. Sebab itulah wujudnya akta orang kurang upaya ni. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya akan membentangkan mengenai rasional kajian yang dibuat Kaunseling Kerjaya untuk golongan orang kurang upaya OKU. Seperti yang kita sedia maklum, sekarang memang susah untuk dapatkan pekerjaan, tak kisah daripada sektor kerajaan maupun swasta. Hal ini disebabkan ekonomi sekarang yang tengah mengalami kegawatan. Bukan sahaja Malaysia yang mengalami kegawatan ekonomi, bahkan satu dunia. Contohnya yang kita boleh nampak sekarang mengenai wabak COVID-19 yang melanda satu dunia. Dan kita boleh lihat di akhbar, media sosial, bahkan mungkin ada di kalangan kita yang mengalami nasib dibuang pekerjaan. Cumanya bagi kita yang normal, yang sihat tubuh badan ni, tak ada masalah sangat. Kita boleh terus cari inisiatif lain seperti berniaga. Kita banyak lihat kan, banyak yang cuba berniaga secara online sekarang ni, ataupun buat inisiatif lain lah bila dibuang pekerjaan. Tapi bagaimana pula dengan nasib golongan orang kurang upaya? Sebenarnya banyak pihak yang cuba untuk memperjuangkan nasib mereka, tapi masih lagi belum mendapat pencapaian yang memberangsangkan daripada sektor pekerjaan. Mengikut statistik JKKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, memang ada peningkatan jumlah golongan orang kurang upaya yang berdaftar dengan JKKM. Dan kerajaan juga untuk pastikan golongan OKU ini tak ketinggalan, kerajaan telah memperuntukkan kuota sebanyak 1% jawatan di sektor awam. Dan pada tahun 2001 pula, kerajaan melancarkan kod amalan penggajian OKU di sektor swasta. Kerajaan memberikan insentif
seperti pelepasan cukai kepada syarikat-syarikat swasta yang menggajikan golongan OKU ni. Cumanya selepas itu beberapa kajian telah dijalankan tapi masih lagi belum mencapai standard yang diinginkan. Hal ini disebabkan beberapa faktor juga. Faktor yang pertama, kurangnya kesesuaian skop pekerjaan tersebut kepada orang golongan kurang upaya ini. Dan yang kedua, terdapat beberapa persepsi yang berbau negatif daripada majikan itu sendiri. Dan faktor-faktor inilah yang menyebabkan golongan OKU ni kurang mendapat tempat di mana-mana pekerjaan, dan perkara ini harus dibendung kerana mereka juga mampu untuk melakukan pekerjaan, dan daripada majikan itu sendiri mereka harus memberi peluang kepada golongan OKU untuk membuktikan bahawa mereka juga mampu untuk bekerja. Dan golongan OKU ini juga perlu untuk memahami jenis-jenis pekerjaan yang sesuai untuk mereka lakukan. Mungkin ada di antara mereka yang tidak boleh bekerja secara agresif, tapi mereka boleh melakukan pekerjaan di balik tabir dan sebagainya. Dan itu bukanlah alasan bagi kita, masyarakat, untuk mengabaikan golongan OKU ini. Dan sebab mereka juga mempunyai hak untuk dibela. Jadi masyarakat harus memberi peranan untuk memastikan golongan orang kurang upaya ini dibela. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Pada slide yang seterusnya, iaitu kaunseling kerjaya untuk golongan orang kurang upaya ataupun lebih dikenali sebagai OKU. Okey, kat sini dalam slide ini ada 3 pembahagian, iaitu memberi perkhidmatan kaunseling, membina dan memberi inspirasi terhadap klien, dan yang ketiga memberi tumpuan dan fokus terhadap keperluan klien itu sendiri. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu memberi perkhidmatan kaunseling. Okey, macam seperti mana kita tahu kan, sekarang ni, contoh kita tengok dalam situasi sekarang ni lah, iaitu pandemik COVID-19 kan. Jadi sekarang ni kita boleh tengok ramai golongan ataupun individu-individu yang memerlukan perkhidmatan kaunseling itu sendiri, disebabkan ada individu yang dilanda tertekan dari segi ekonomi dia, lepas tu kena buang kerja lah lagi apa semua tu kan. Jadi dengan perkhidmatan kaunseling ni, kita sedikit sebanyak dapat membantu dia orang lah untuk teruskan kehidupan. Jadi dalam kaunseling kerjaya ni juga dia memberi perkhidmatan kaunseling. Contohnya macam kaunseling kerjaya itu sendiri, kita galakkan individu ataupun klien kita tu sendiri dengan memberi diorang maklumat kerjaya, peluang pekerjaan. Jadi kita bagi tahu diorang kalau contoh diorang minat ke arah ni, apa yang patut diorang buat. Kita bagi maklumat-maklumat tu untuk diorang membuat pilihan. Okey, yang kedua, membina dan memberi inspirasi terhadap klien. Jadi dekat sini sebagai contoh yang kita kena tahu, setiap manusia dia tak ada beza pun antara manusia ataupun orang yang normal dengan orang yang kekurangan ataupun macam golongan yang kurang upaya lah. Sebab dalam sudut teori pun maksudnya tiada perbezaan di antara orang biasa dan orang yang kurang upaya. Jadi contoh kalau kaunselor itu sendiri berhadapan dengan golongan OKU ni, kita kenalah macam bina keyakinan diorang semula. Maksudnya macam dari sudut kerjaya, kita kenal pasti apa yang diorang punya kelebihan ataupun minat diorang, supaya dengan cara tu kita boleh yakinkan mereka semula lah untuk mereka lebih berdikari, lebih maju ke hadapan. Contoh yang kita boleh ambil saat ni, ada
satu pasangan tu dia tular dekat media sosial di mana ada satu pasangan, seorang tu pekak dan seorang lagi bisu. Diorang buat perniagaan, kiranya jual kebab, kiranya kebab ayam, kebab daging macam tu lah. So diorang, walaupun diorang ada kekurangan, tapi diorang masih lagi meneruskan kehidupan diorang untuk untuk meneruskan kehidupan diorang tu sendiri. Kiranya walaupun diorang ada kekurangan, diorang masih lagi mampu untuk teruskan kehidupan dengan berniaga. So yang tu diorang tak jadikan satu alasan untuk diorang maju jaya lah. So sebab tu yang kita sebagai kaunselor, kita kena yakinkan diorang, yakinkan golongan tu sendiri yang bahawa setiap kekurangan seseorang tu pasti akan ada keunikan dia juga. Okey, yang ketiga, memberi tumpuan dan fokus terhadap keperluan klien. Okey, kat sini contohnya kaunselor tu sendiri boleh dedahkan ataupun berkongsi mengenai matlamat ataupun matlamat ke program kerjaya yang ada, seminar-seminar, kita boleh bagi tahu ataupun berkongsi dengan klien. Jadi dengan cara tu, contoh yang kita boleh tengok dekat satu institusi tu dia laksanakan program kerjaya. Jadi dekat situ semua lapisan masyarakat, terutama sekali golongan OKU pun dialu-alukan untuk datang. Jadi dekat situ diorang lebih, dengan cara tu diorang akan lebih berdikari, lebih bersemangat lah untuk maju ke hadapan. Okey, yang tu je. Jadi kita sambung pada slide yang seterusnya. Pada bahagian saya akan bentangkan subtopik yang bertajuk peranan kaunselor dalam membantu golongan OKU. Okey, pertama sekali saya akan menceritakan sedikit sebanyaklah siapa itu kaunselor. Kaunselor ini merupakan seseorang yang mempunyai kelulusan dalam bidang kaunseling, yang mana mereka ini mempunyai pengalaman dan juga telah mempelajari beberapa kemahiran asas dan juga beberapa teori yang sesuai untuk diaplikasikan dalam sesi kaunseling. Okey, baiklah, untuk bahagian saya ni, saya akan memfokuskan kepada klien yang berasal daripada golongan orang kurang upaya, iaitu golongan OKU. Untuk klien yang berasal daripada golongan OKU ni, saya mendapati terdapat 3 teori dalam kaunseling yang dilihat sesuai untuk diaplikasikan. Yang pertama sekali, teori PCC, iaitu teori pemusatan insan, yang mana teori ini dipelopori oleh Carl Rogers. Okey, kenapa saya pilih teori ini? Pertama sekali, dalam teori ini dia terdapat 3 prinsip asas. Pertama sekali, menerima tanpa syarat, yang mana kita memang kena terima klien kita seadanya. Iaitu kita sebagai kaunselor tak boleh expect yang kita akan terima klien kita, yang mana klien kita sentiasa berasal daripada golongan yang normal. Dengan arti kata lain, satu hari nanti kalau macam kita terima klien kita yang berasal daripada golongan kurang upaya ni, kita perlu terima dia seadanya, tanpa syarat. Okey. Dan kedua pula, kongruent, iaitu keaslian. Sebagai kaunselor, kita perlu tanam sifat ingin menolong yang tinggi dalam diri kita terhadap orang lain. Dengan arti kata lain, sebagai kaunselor tu tak boleh fakekan diri dia. Macam saya kata tadi lah, andai kata kalau macam kita terima klien kita yang berasal daripada golongan OKU ini, kita patut tunjukkan sifat asli kita, yang mana tidak berpura-pura, tidak macam tak fakekan diri kita dan sebagainya. Itulah maksud dia. Okey. Yang ketiga pula, sikit empati. Empati ni dia merujuk kepada kita meletakkan diri kita di tempat seseorang, yang mana seolah-olah macam kita ni masuk dalam jiwa dia. Contohnya, kita sebagai kaunselor, kita patut meletakkan diri kita di tempat klien kita. Contohnya kita macam fikir, macam mana lah kalau andai kata kalau kita berada di tempat dia. Contohnya kalau macam seseorang nak OKU akibat kemalangan, contohnya macam accident, putus tangan ke putus kaki ke kan. So kita ni sebagai kaunselor ni, kita patut fikirlah, andai kata kalau aku ni jadi dia, apa aku rasa. So apabila timbul sifat empati dalam diri, ianya secara tidak langsung akan
melahirkan rasa simpati kita terhadap klien kita. Apabila kaunselor itu menunjukkan sifat empati dan simpati kepada klien kita itu secara tidak langsungnya akan berasa lebih percaya kepada kaunselor itu. So dengan kata lain, sesi kaunseling yang dijalankan itu akan menjadi lebih berkesan dan lancar. Okey, itu teori, itu PCC ya. Okey, yang kedua pula teori kewujudan. Saya masukkan teori RABT dulu. Okey, kenapa saya pilih teori RABT ni? RABT ni iaitu dia teori rasional emotif tingkah laku. Kita kan kalau macam contohnya, kalau macam klien kita nak berasal daripada golongan kurang upaya ni, mungkin dia mengalami gangguan emosi yang mana dia rasa diri dia tidak berguna, tak ada masa depan dan sebagainya. So di situ kiranya pemikiran tidak rasional lah. Maka memperlihatkan keadaan ini, sebagai kaunselor dia patut cuba memperbetulkan konsep pemikiran klien itu, yang mana dia menggunakan formula ABCDE dalam teori RABT ni. Dia kena tahu kenapa, dia kena bertanya kenapa kaunselor klien itu berfikir macam tu. Kenapa dia rasa diri dia tidak mempunyai masa depan. Sedangkan kalau kita lihat balik, ada je golongan OKU ini yang berjaya. Maka di sini kekurangan yang dihadapi mereka itu bukanlah penghalang untuk mereka terus bergerak maju dan berdaya saing. Okey, so di sini apa yang kaunselor itu boleh buat adalah memperbetulkan konsep pemikiran tidak rasional klien itu. Okey, maka di sini saya lihat teori RABT ini sesuatu digunakan. Dan yang ketiga dan juga teori yang terakhir ialah teori kewujudan. Dalam teori kewujudan ni, dia banyak mengetengahkan elemen falsafah dan juga merupakan teori kaunseling yang mempunyai banyak persamaan dengan konsep Islam, iaitu takdir, hikmah dan sebagainya. Dalam teori kewujudan ini ada menyatakan setiap yang berlaku ni adalah mempunyai sebab dan makna yang tersendiri. Jika kita lihat balik, konsep ini adalah seolah-olah sama dengan konsep takdir dalam Islam, yang mana setiap yang berlaku tu mempunyai hikmah dan makna yang tersendiri. Okey, dan juga dalam teori kewujudan ni pula ada menyatakan setiap kewujudan manusia itu mempunyai peranan yang tersendiri dan sering memerlukan antara satu sama lain. Sebagai contohnya, jika orang dalam dunia ni semua bekerja sebagai doktor, engineer, lawyer dan sebagainya, maka siapa yang nak kerja sebagai cleaner? Siapa yang nak bekerja sebagai tukang paint sebagainya? So di sini kita nampak setiap kewujudan manusia itu mempunyai peranan dan tanggungjawab tersendiri dan sering memerlukan antara satu sama lain. Termasuklah golongan OKU ini juga. Mereka ni mempunyai tanggungjawab dan peranan tersendiri untuk menyumbang kepada masyarakat. Contohnya, anda kata orang tanpa golongan OKU ini, maka semestinya pusat-pusat kebajikan ataupun badan NGO yang memperjuangkan nasib golongan OKU ini tak ada. Dan apabila badan kebajikan ini tak ada, so mungkin orang pun peluang pekerjaan tu tak ada dan sebagainya. Begitu juga dengan hospital. Contohnya kalau dalam dunia ni semua orang sihat, maka apa fungsi hospital? Apa pekerjaan doktor? So di sini kita nampak setiap kewujudan tu sering memerlukan antara satu sama lain, termasuk golongan OKU ini. Fungsi dia adalah untuk kita motivate balik pemikiran klien itu, supaya klien kita yang OKU tu dia tak adalah berasa macam terlalu down, terlalu macam rasa dia tidak berguna dan sebagainya. Okey, so di sinilah saya nampak teori kewujudan ni sesuai untuk diaplikasikan. Baiklah, maka di sini secara kesimpulannya apa yang saya boleh sampaikan adalah sebagai kaunselor itu dia perlu sentiasa bersedia akan mengenai apa nama jenis orang yang akan diterimanya. Okey, dan juga kita pun dalam kaunseling pun kita ada belajar di mana ciri yang perlu ada pada seorang kaunselor itu, iaitu mempunyai sabar dan berpengetahuan dan sebagainya. Maka di sini kita sebagai bakal kaunselor ini perlu sentiasa mempersiapkan kekuatan mental kita dan juga fizikal kita. Okey, untuk
menghandle sesi-sesi kaunseling yang insya-Allah akan kita jalankan pada satu masa nanti. Okey. Ini adalah daripada saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bagi kesimpulan pula adalah pertama, kaunselor yang berkhidmat dengan golongan OKU ada cabaran yang lebih tinggi. Maksud di sini sebab kaunselor sendiri perlu sedialah untuk terima tanpa syarat siapa klien yang akan datang dengan dia tu, dan sedikit fahamlah nasib keadaan yang menimpa diri klien tersebut. Okey, kesimpulan dan seterusnya adalah kaunselor tu perlu memainkan peranan yang bijak bagi memulihkan keyakinan dan tingkatkan motivasi golongan orang kurang upaya. Okey, seterusnya adalah membantu golongan orang kurang upaya mencari bidang kerjaya yang sesuai. Okey, maksud di sini peranan kaunselor perlulah memberi satu cadangan atau pandangan mengenai peluang-peluang pekerjaan yang ada di luar sana yang sesuailah dengan keadaan mereka yang kurang upaya tu. Kaunselor sendiri perlu kreatif agar sesi kaunseling kerjaya tersebut lebih berkesan terhadap golongan orang kurang upaya. Okey, sekian, terima kasih.